Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau ampunilah dosa-dosa kami. Engkau rahmatilah diri kami, keluarga kami dan negara kami. Engkau lindungilah hamba-Mu yang kredit ini daripada segala musibah. Engkau jauhilah diri kami daripada penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau hindarilah kami daripada bala yang berat dan takdir yang buruk. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Engkau berilah kekuatan, kecekalan dan kesabaran kepada kami untuk menghadapi dugaan-Mu yang berat ini. Engkau tiupkanlah ketenangan dalam jiwa kami. Sesungguhnya setiap dugaan yang Engkau turunkan kepada kami, Ya Allah, tiadalah ia melainkan untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kami kepadamu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi. Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus walau di mana saja mereka berada. Sesungguhnya tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, tiada mara bahaya yang tidak dapat Engkau jauhinya dari kami, Ya Allah. Kami bermohon kepada-Mu, Ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami, sejahterakanlah kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum dan kembali kita bertemu dalam MHI Malaysia hari ini, edisi 1 April 2020, Rabu 7 Syaban, dan kita doakan anda dalam keadaan yang sejahtera, dilindungi dan juga kuat menempuh ujian ini, COVID-19 yang masih belum ada kesudahan. Baik, dan kita kini berada hari ini hari pertama fasa kedua dalam Perintah Kawalan Pergerakan. Ini adalah tempoh kritikal menentukan sama ada kita bebas ataupun tidak untuk menjarakkan lagi ataupun meleraikan rantaian wabak besar pandemik COVID-19 ini. Jadi pastinya ini memberikan satu lagi tanggungjawab besar kepada kita untuk menentukan sama ada ianya akan berakhir pada 14 April ini ataupun terus dilanjutkan tempohnya. Ini bergantung kepada kita semua, bagaimana kita mematuhi segala perintah sepanjang tempoh PKP ini. Dan kalau kita melihat kepada jendela dunia, saya ingin membacakan sehingga detik ini terdapat 856,910 kes di seantero dunia yang melibatkan 42,017 kematian dan yang pulih 177,141. Dan kesnya bertambah pada saban hari. Kalau semalam kita lihat jumlahnya lebih kurang 700,000 dan naik mendadak, bertambah statistiknya. Dengan menyaksikan kalau mengikut pecahan negara, Amerika paling ramai sekali dengan 187,000 kes. Itu dengan Itali, Sepanyol, China, Jerman, Perancis, Iran, UK dan juga makin bertambah ya. Ini satu perkara yang sangat mengejutkan sebab menakutkan juga sebab kalau kita perhatikan banyak negara terutama telah pun membatalkan semua penerbangan. Tidak ada langsung konektiviti sekarang ini di dunia. Lebih 1/3 penduduk dunia sedang berkurung dengan perasaan ketakutan. Ekonomi dijangka meleset teruk dan menjadi malapetaka yang tak pernah diduga pada tahun yang diimpikan. 2020 rupanya adalah satu ujian yang getir untuk di seantero dunia. Dan inilah satu tamparan hebat juga kepada pelbagai industri. Kalau merujuk pada penerbangan saja, kita perhatikan di banyak labuan terbang di seantero dunia, pesawat tak bergerak sebab labuan terbang telah pun ditutup. Dua perkara yang sangat kritikal kita hadapi, wabak besar, wabak global ini yang melanda global secara global dan juga kemelesetan ekonomi. Dan pastinya dalam beberapa hari yang lalu banyak kita lihat
perkongsian visual yang tular berkenaan dengan kes-kes ragut, menampakkan bahawa rakyat kita semakin hari semakin dalam keadaan yang sangat terdesak. Kami faham bila kita memikirkan kenapa terjadi dan sebagainya, kemungkinan mereka ini antara golongan yang mendapat upah harian dan apabila ini terjadi mereka dalam keadaan sangat-sangat terdesak. Semakin lama harian. itu yang kita takut kan, semakin lama banyak sangat benda-benda yang tidak diingini. Ya, mungkin dah terbiasa berbelanja sedemikian. Ada rutin yang telah pun dibuat berpuluh tahun ya. Tak pernah langsung duduk di rumah 24 jam. Dan saya masih lagi terkesan dengan satu kes yang berlaku di Kelantan yang menyebut bahawa seorang ibu tunggal yang dirogol ya. Dan juga lelaki lain dalam rumah itu juga dibunuh dan dijerakan. Kita pun pelik juga kenapa dalam tempoh yang berkurung ini ketika mengawal masih ada yang mengambil kesempatan. Kita harapkan kita meningkatkan juga selain daripada kita berkurung, bukan hanya berkurung saja tapi juga ada langkah-langkah keselamatan ketika tempoh kawalan pergerakan ini. Semoga semuanya terlindung dan selamat. Baik, kita nak meninjau paparan akhbar untuk hari ini dan saya nak mulakan paparan di Metro yang juga menjadi ancaman kepada kita semua ialah tentang penyebaran berita palsu yang begitu pantas dan dipercayai sehingga terpaksa pihak seperti MKN tampil untuk membuat penjelasan demi penjelasan ya. Sebab bila ada sebarkan berita palsu ini akan menyebabkan berlakunya panik, menyebabkan orang terpaksa berkejaran sampai ke mana-mana. Berita palsu tambah beban pasukan respon pantas KKKM tangkis menerusi 3 hingga 5 kenyataan media dalam tempoh sehari. Termasuklah yang baru saya terima semalam, lokasi yang katanya ada lockdown kena segera untuk dapatkan makanan-makanan. Pertambahan jumlah berita palsu di media sosial mengenai COVID-19 menyusahkan pihak berkuasa yang kini bertukulumus mahu mengekang penularan wabak itu yang sudah meragut 43 kematian di Malaysia. Pelbagai pasukan ditubuhkan pihak berkuasa termasuk pasukan respon pantas Kementerian Komunikasi dan Multimedia bagi menangani isu berita palsu ini. Jadi juga melibatkan SKMM dan juga PDRM yang memantau secara serius. Sebab anda ini bukanlah permainan, ini bukanlah seronok-seronok ya. Sebab anda boleh didakwa, didenda dan juga dipenjarakan. Sebab impaknya juga menimbulkan fitnah kepada orang awam dan apakah itu yang anda mahukan? Dan selain daripada itu, kita juga ingin berkongsi yang mana rujuklah di Telegram ada maklumat tentang sebenarnya MY ataupun MKN. Maklumat mengenai penularan berita palsu COVID-19 juga boleh disalurkan melalui pautan salur di portal aplikasi sebenarnya.my. Jadi kita bertanggungjawab atas yang kita tulis dan sebarkan. Walaupun hanya kumpulan kecil. Kadang-kadang kita ni duduk di bandar ketua-ketua moden tapi kita dah pengaruhi ibu ayah di kampung yang termakan dengan pujukan ataupun permainan berita palsu ini. Baik. Itu di Harian Metro. Kita beralih ke berita harian. Tajuk utama hari ini di berita harian itu 2 minggu tanpa kritikal. Ini yang dikatakan 2 minggu tempoh kritikal di muka hadapan. Ini yang dikatakan bagaimana sebenarnya bergantung kepada tingkah laku kita sebagai rakyat Malaysia mematuhi segala peraturan dan juga arahan pihak berkuasa berkenaan dengan perintah kawalan pergerakan untuk fasa kedua ini. Dikabarkan fasa kedua PKP tempohnya kritikal dan mustahak untuk memastikan sama ada Malaysia berjaya atau tidak memutuskan rantaian penularan wabak ini, dan fasa kedua ini juga turut diperketatkan dengan tindakan yang lebih tegas sehingga 14 April nanti, dan difahamkan juga dilaporkan sepanjang daripada PKP ini 18 Mac tu 3,125 orang telah ditahan seluruh negara kerana ingkar dengan PKP ini, dan daripada jumlah tersebut sebanyak 246 individu telah didakwa di mahkamah. Jadi ini masih lagi ada segelintir yang masih mendabik dada, kebal agaknya dirinya dengan COVID-19 ini. Dan sedikit dikongsikan di sini, ini mungkin antara fakta yang terbaru. Statistik turut menunjukkan terdapat 2 kumpulan usia masyarakat paling tinggi dijangkiti COVID-19 berbanding kumpulan usia yang lain. Okey, kumpulan pertama usianya 26 hingga 30 tahun dan kumpulan kedua usianya 56 hingga 60 tahun. Dia kata kenapa antara dua kumpulan ini, kata usia muda ini mungkin daripada mereka di kalangan pelajar
atau mereka yang baru kembali dari luar negara ataupun sering keluar dalam tempoh PKP. Manakala kumpulan yang kedua 56 tahun hingga 60 tahun ini adalah mereka iaitu mungkin ketua keluarga yang keluar untuk membeli barang dan sebagainya dan mungkin dijangkiti ketika itu. Ya, sebab ada ketua keluarga yang mungkin aktif ya, bekerja, ada tugasnya juga untuk mencari bekal-bekalan kepada keluarga. Jadi kita pun tak tahu kan siapa mungkin yang bergejala dan juga berisiko. Sebab itulah kepada yang ada gejala ni minta tolong sangat-sangat supaya kita dapat kuarantin ataupun merujuk pada pihak yang bertauliah, pihak hospital untuk mendapatkan pengesahan dan sebagainya jika telah pun berlaku ya. Saya mesti minta, kalau hanya takut-takut je tak payahlah pergi, tapi kalau anda rasa memang kritikal, masa untuk bertindak. Okay. Dan Malaysia sendiri kan sehingga semalam 12 tengah hari semalam 2,766 kes telah dicatatkan. Kematian angkanya meningkat mencapai 43 kes kematian dan 140 kes baharu semalam. Jadi ini setiap hari kita melihat bagaimana statistik ini semakin lama semakin meningkat. Ya, kita mengharapkan supaya misal kata kalau yang terlibat itu adalah daripada kluster yang sama sahaja, supaya semuanya yang terlibat dengan kontak rapat kepada yang people under investigation ini habis kat situ saja. Ya, jadi yang mana yang berkuarantin, yang sedang berada dalam tempoh pergerakan ini terselamat sebab mungkin kontrak rapat saja yang dapat kita pulihkan. Jadi kumpulan besar itu dapat kita perkecilkan sehingga ramai yang semakin sembuh. Itulah harapan kita. Sebab kita hari-hari mendoakan semoga ada kesembuhan, ada kekuatan, ada bantuan demi bantuan, ada keajaiban yang berlaku kepada mereka yang dalam tempoh rawatan secara aktif ini. Baik, kita juga ingin memberikan maklumat di masa ke semasa dan sesuai dengan saranan dengan konteks sosial ataupun jarak sosial ini. Kami hari ini tidak ada langsung tetamu di studio, tapi kami tetap memberikan ilmu kepada anda dengan menghubungi mereka secara langsung melalui teknologi supaya ilmu itu tetap berjalan walaupun tempoh kawalan pergerakan dilaksanakan dalam konteks media. Dan sebelum itu kita nak kongsikan terlebih dahulu bergisan berkenaan dengan jangkitan COVID-19. Saksikan. Wabak coronavirus 2019 atau dikenali sebagai COVID-19 adalah spesies baharu dalam keluarga coronavirus. Virus ini disyaki berpunca daripada haiwan dan mula merebak kepada manusia di pasar borong makanan laut China Selatan, Wuhan, China. Hanya melalui sentuhan secara langsung atau tidak langsung sesama individu, virus ini mudah menjangkiti manusia. Antara cara COVID-19 menjangkiti manusia ialah melalui hidung dan mulut. Dalam sistem pernafasan, virus ini kemudiannya menemukan sel perumah dan menjangkiti sel berdekatan. Demam, batuk dan sesak nafas adalah antara gejala jangkitan COVID-19. Virus ini amat berbahaya dan ia telah merebak ke serata dunia serta boleh mengakibatkan kematian. Kebanyakan mangsa meninggal dunia dikenal pasti akibat komplikasi radang paru-paru dan bengkak dalam paru-paru. Komplikasi ini mengakibatkan kesukaran bagi paru-paru menyalurkan oksigen kepada aliran darah. Seterusnya, cecair akan memenuhi paru-paru mangsa dan boleh membunuh manusia. Orang ramai dinasihatkan agar sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, mengamalkan penjarakan sosial sejauh 1 meter dengan individu lain serta menjaga kebersihan diri. Kini, angka kes jangkitan COVID-19 kian meningkat di Malaysia dan masyarakat perlu peka saranan kerajaan agar risiko penularan virus ini dapat dihentikan. Maklumat kami salurkan kepada anda penonton setia MHI dan sebarang perkongsian anda ikuti kami juga di Facebook Malaysia Hari Ini TV3 untuk dapatkan maklumat lengkap yang berlaku pada semalam hari live hanya untuk anda. Dan pagi ini saya juga akan bersama melalui Maya Profesor Dr. Syamla Devi Segaran yang merupakan pakar imunologi dan virologi yang kini berkhidmat sebagai profesor di Masla University College untuk berkongsi tentang COVID-19. Jadi kita akan mendapatkan maklumat lengkap daripada Profesor. Terima kasih Profesor Dr. Syamla bersama kita pagi ini. Good morning. Baik, kita pun sedia sebelum ini ada yang berkongsi maklumat tentang COVID-19 ini daripada corona yang bermaksud mahkota dalam bahasa
Latin yang mungkin merujuk juga pada strukturnya. Jadi untuk pemahaman awam dengan bahasa yang mungkin lebih mudah, mungkin dapat Dr. terangkan sifat mikrob COVID-19 ini, silakan. Ini coronavirus, dia adalah sebuah virus RNA yang terbesar daripada golongannya. So, di selaputnya, dia dinampak sebagai tiara. Dia ada banyak spike atasnya. So, dengan itu, atas selaputnya sangat minyak. So, bila dia keluar, dia senang dekat kepada mana-mana tempat tu. This is the basic structure of the virus. Okay? So, it is a microbe that is easily disseminated and is easily spread to all of us. So when it sticks to your hand, because it's oily, it will stick very easily. So therefore, to remove anything that is oily, you always have to use soap. Soap or hot water or warm water will remove it and requires you to scrub. So arahan-arahan yang diberi untuk 20 saat itu patut dipatuhi. Kerana dia ambil masa untuk kita keluarkan daripada tangan kita. Baik, jadi bagaimana sebenarnya pada peringkat awal dulu ada yang menyatakan bahawa ia berjangkit melalui udara, ya. Kemudian ada pakar yang mengesahkan mungkin juga kerana sentuhan cecair yang didapati mungkin melalui tangan dan mulut dan sebagainya. Jadi mungkin dapat doktor beri penjelasan lebih lanjut lagi tentang cara ia berjangkit dan penyebaran yang paling berbahaya kepada manusia? Okey, paling berbahaya kalau kita dekat dengan orang yang dijangkiti dengan virus ini. Right? So kalau kita dekat, sekurangnya kita kena 2 ke 3 meter daripadanya. So, kita minta mungkin sejak 6 kaki. Bukan saja 3 kaki sahaja. So bila mereka batuk, dia akan keluar daripada mulut kita dan it will fill the air up dengan droplet-droplet yang kecil. Yang besar dia akan turun cepat. Tapi yang kecil masih akan di dalam udara lama sangat. Baru dia akan turun bawah. Kalau ada angin, okey, dia akan dikeluarkan. Tapi cara dengan itu, bila dia lekat kepada kita, kalau kita dalam tangan ada droplet, kalau kita sentuh muka, hidung, mulut, mata, dia senang masuk. Dia perlu masuk ke tempat yang basah dalam badan kita. Basah, dan dia senang. Ya. Okay? Jadi apa yang menyebabkan COVID-19 ini mungkin lebih cepat memasuki ruang dalam tubuh manusia yang tadi disebutkan bahawa dia menyerang seperti contohnya paru-paru, kan? Ya. Jadi adakah imuniti ini memainkan peranan yang cukup penting dalam usaha untuk barangkali mengurangkan kesan akibat COVID-19 ini? Imuniti pertama kita adalah yang menjadi what we call innate yang telah ada dalam badan. Tapi dengan itu kita boleh we can actually stop the virus from entering the body. But kadang-kala dia akan masih ambil masa yang 2 hari, 3 hari atau sampai 7 hari. Kalau dalam masa itu virus itu tidak bunuh dalam badan kita, baru kita dapat sakit. Baru suhu, kita get mild fever, kita get dry cough, and then masa itu dia sudah bermula penyakit dalam badan kita. Baik, bagi simptom yang tidak nampak, ya, orang yang mungkin nampak sihat tak ada apa-apa, jadi simptomatik ini sangat bahaya juga. Jadi apa yang perlu kita laksanakan sebagai langkah berwaspada, sebab kita pun tak dapat menduga, nampak macam sihat, nampak fit dan sebagainya, tapi membawa COVID-19. Bila orang tua, walaupun mungkin dia telah dekat dengan orang yang dapat dijangkiti dengan COVID-19, tapi dia belum tunjuk simptom-simptom, dia belum rasa dia ada sakit. Virus pada masa itu sedang bertumbuh. Dia bertumbuh banyak sekali. Setiap kali dia batuk, dia akan keluar. Mereka yang sebagai ini tidak dinampak sakit. So, bila kita keluar, kita perlu ikut arahan yang diberi. Jarak 6 kaki pertama, itu social distancing. Yang kedua, lalu basuh tangan. Yang ketiga, saya rasa kita boleh pakai mask. Tapi kita tak tahu siapa yang asymptomatic, kita tak tahu. Orang yang asymptomatic senang boleh nampak. Dia orang batuk, ada sikit demam. Tapi yang tak sakit, kita tak tahu. So, lebih baik kita pakai mask. Mask biasa pun boleh. So, bila pulang, kena ambil, taruh dalam air sabun supaya dia terbunuh. Cuci dengan air sabun. Cuci tangan dengan air sabun. Cuci muka dengan air sabun.
Termasuk juga pakaian, Doktor. Mungkin ketua keluarga yang keluar pergi ke kedai dan sebagainya. Jadi kadang-kadang sampai di rumah kadang-kadang terus pegang anak, bahaya ya. Jadi langkah yang sepatutnya apa yang Doktor sarankan supaya bersih dan selamat? Ya. Okay. Pertama, duduk di rumah. Kedua, bila terpaksa keluar, baru keluar. Bila nak keluar, you have to protect yourself yang telah dikatakan tadi. Bila you balik, semua barang yang dipakai, semua kena keluarkan masuk dalam air sabun. Belum sentuh apa-apa. Lebih baik terus taruh barang dalam dapur, masuk bilik mandi, tukar pakaian. Taruh dalam air sabun. Lepas itu baru keluar, spray lah. Kalaupun dia boleh ambil tu barang plastik semua buang, baru dia buat. Kalau you rasa you dah lega kepada orang di rumah, janganlah dekat-dekat duduk, jauh-jauh duduk dalam bilik atau duduk mana-mana di rumah. Jauh dari semua orang. Tapi saya tahu bila ada anak, you kena jaga anak. So, you kena basuhkan diri. Doktor, ada juga yang menyarankan supaya dalam usaha untuk meningkatkan imuniti, kena banyak ambil vitamin C, banyak mengambil lemon. Jadi, apakah tepat saranan berkenaan dalam usaha untuk mengukuhkan imuniti manusia? Mungkin dapat Doktor berikan pendapatnya. Ya, pada masa ini kita kena boost sikit sistem imuniti kita. Tapi, ada banyak barang yang kita dengar, tapi semua kajian tentang ini belum dikenal pasti lagi. Kita boleh gunakan dia, jangan berlebihan. Okay? Lebih baik kalau nak vitamin C, makanlah buah-buahan dan sayur-sayur. Supaya kita tak berlebihan. Setiap hari dengan ini, dia pun ada banyak antioksidan. Antioksidan boleh menolong kita. Baik. Jadi untuk akhirnya, masa yang terakhir ini, apa saranan Profesor kepada semua yang menonton supaya kita meningkatkan tahap keselamatan dan juga mungkin tahap ilmu dalam usaha untuk mencegah dan juga fight COVID-19. Silakan, Doktor. Okay. Pada pendapat saya, kita patut ikut arahan yang diberi. We have to stay at home. Don't go out unless you have to go out. Right? That is the first thing we have to. And when we go out, we have to protect ourselves. When we come back, we must make sure we don't bring the infection back home to the family. That's the first thing. In order to reduce atau menurunkan kes-kes, kita telah ikut arahan ini dengan tegas sekali, berdisiplin. Baru boleh. You have to discipline yourself and tell yourself. You protect yourself and you protect your neighbors as well, everybody on the road. So therefore, I would say that if we follow this strictly for the next 2 weeks, maybe kita lucky, dia akan turun dalam masa 2 minggu. Kalau tidak, mungkin sampai bulan tengahan Mei baru dia akan turun. Profesor, ramai juga yang tanya sebablah semua orang dalam keadaan yang tertekan, tertanya-tanya dan sebagainya. Dijangkakan kalau kita patuhi semua peraturan ini, bila agaknya akan berakhir dari segi wabak COVID-19 ini kalau konteks Malaysia dan juga serantau ini? Okey. Ini soalan epidemiologi. Kita akan cuba juga lah. Pada perasaan saya dan dengan akademik sains sekarang kita rasa dia akan ada sekurang-kurangnya 6 minggu. 6 minggu. Sebelum dia akan 6 minggu. Sebelum dia akan turun. 6 minggu dari sekarang ke macam mana? 6 minggu daripada kita mula 18 bulan Mac. So buat akhir bulan April, kalau nasib boleh turunlah. Kalau tidak tak ikut arahan, mungkin pertengahan bulan Mei baru dia turun. Oh. Ikut arahan. Kalau kita ikut arahan, pakailah mask, cuci tangan, berjarak, social distancing boleh. 6 minggu ya? Kurang-kurang. Okey, baik. Terima kasih atas harapan yang diberikan dan juga ilmu yang dikongsikan. Profesor Dr. Syamala Dewi Sekaran yang merupakan pakar imunologi dan virologi yang juga seorang profesor di Mahsa University College berkongsi tentang penyebaran COVID-19. Jadi, cabaran besar untuk kita, mungkin tempoh itu begitu lama bagi setengah individu yang rasa terkurung, tetapi kita ada tanggungjawab. Kita ini berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, keluarga, tapi juga untuk negara agar semuanya selamat dan masa yang sembuh kembali dapat discharge seperti biasa. Selepas ini kita akan berkongsi tentang aspek yang lain. Kita nak melihat bagaimana perkembangan setengah rakyat Malaysia yang masih di luar negara untuk tujuan ilmu dan sebagainya. Ketika sebahagian lain telah pun pulang ke tanah air dengan bantuan pelbagai pihak
Ada juga yang terpaksa mengambil exam secara dalam talian di pelbagai kampus di luar negara demi keselamatan sebab ia bukan hanya mengancam Malaysia tapi hampir di seantero dunia. Selepas ini hanya di Asia kita nak berkongsi ilmu yang bermanfaat untuk anda kembali selepas ini. Dalam usaha membendung penularan wabak COVID-19 di tempat awam, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL telah mengambil beberapa tindakan proaktif. Antaranya termasuklah melakukan operasi pembersihan dan disinfeksi di 19 fasar berbangunan di bawah selian mereka. Operasi yang dilakukan secara serentak ini diselaras oleh Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar DBKL dengan kerjasama syarikat konsesi pembersihan alam flora Sendirian Berhad. Ia bermula dengan penutupan aktiviti perniagaan pada jam 9 pagi. Sebaik pasar ditutup dan dibersihkan, pekerja dari Alam Flora akan menyembur cecair pembasmi kuman di seluruh kawasan pasar. Di Pasar Taman Tun Dr. Ismail Kuala Lumpur, 4 tenaga kerja syarikat berkenaan ditugaskan bagi melakukan kerja-kerja disinfeksi berkenaan. Kami buat 2 kategori lah. Satu Dettol. Dettol ni kami khaskan untuk tempat-tempat yang mungkin pengguna pegang. Sebab dia bukan kategori asid kan. Jadi kami sembuhlah dekat pemegang lift, tempat nombor lift dengan dinding-dinding yang mungkin pengguna pegang lah. Satu lagi Clorox ni macam kategori asid. Jadi kami khas Clorox ni untuk lantai saja. Untuk memastikan keberkesanannya, semburan cecair Dettol dan Clorox akan dilakukan sebanyak 2 kali. Menurut Timbalan Pengarah Jabatan Kesihatan dan Alam Sekitar DBKL Nur Hayati Mat Said, kesemua mereka yang terbabit dalam operasi pada pagi berkenaan telah diberi latihan bagaimana untuk menyediakan larutan disinfektan serta tata cara penyemburannya. Ini adalah inisiatif daripada pihak PBT DBKL untuk dalam mengekang penularan wabak COVID-19 ni. And then kita harap dengan cara dan inisiatif ni kita boleh selain daripada mengekang penularan wabak, dan kita juga boleh memastikan kawasan yang mana tumpuan awam iaitu pasar-pasar awam ni lebih higien dan selamat untuk semua publik lah. Usaha pembersihan ini akan diteruskan mereka pada setiap Rabu selagi Perintah Kawalan Pergerakan dikuatkuasakan. Oleh itu, beliau meminta para peniaga di premis terbabit agar memberi kerjasama mereka demi kebaikan bersama. Baik, itu dia sedikit laporan yang kami kongsikan bersama dengan anda. Selepas ini kita nak bersama dengan Rayap Malaysia yang kini berada di Moskow, Rusia, merupakan pelajar di Moskow, sudah 4 tahun berada di sana. Kita nak bersama dengan Nur Fazrina Muhammad Dauhu, merupakan pelajar jurusan kedoktoran. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, Fazrina, kat sana pukul apa? 3:30 pagi. Baik. Okey, Fazrina berasal dari Sabah. Jadi dah 4 tahun kat sana. Mungkin boleh Fazrina kongsikan bersama kami rakyat Malaysia di sini berkenaan dengan perkembangan di Moskow. Kita tahu bahawa kes semakin lama semakin meningkat dan Moskow antara yang tertinggi mencatatkan kes COVID-19 ini. Baik, sejak lockdown tu okey, mungkin boleh ceritakan. Lockdown, sekarang Moskow dah start lockdown sejak 30 Mac. Okey. Disebabkan oleh dah 1,000 lebih kes dilaporkan di Moskow. Daripada 2,337 kes. Jadi keadaan di sana bagaimana? Ceritakan. Rasanya memang tak boleh keluar rumah. Memang semua orang pun diarahkan duduk rumah. Tak boleh keluar melainkan untuk urusan penting saja. Kelas bagaimana? Memang lengang. Kelas kalian dilakukan secara online ke bagaimana? Kelas semua task kena buat online. Kelas semua cancel. Okey. Dan mungkin bila kita kalian sebagai pelajar di sana kan jauh dengan keluarga, dengan berdepan dengan risiko wabak besar secara global ini,
bagaimana perasaan kalian? Mungkin boleh ceritakan tekanan yang dihadapi, cabarannya, kan? For me personally, memang rasa sedih sikit sebab tak dapat balik. Sebab Russia pun dia dah cancel all flights in and out the country. So memang tak boleh balik langsung. Boleh video call je. Okey. Dari segi bekalan makanannya, duduk bersama dengan rakan-rakan yang lain di rumah, kan? Okey, jadi bagaimana kalian untuk mendapatkan bekalan makanan? Bergilir-gilir keluar ke ataupun bagaimana? Betul. And dekat bawah ni, dekat rumah ada kedai je, jadi macam boleh keluar sekejap untuk beli kalau ada barang yang kurang. And masih ada stok dari Malaysia hari tu, dah bawa beberapa, banyak juga. Baik, sekarang masih lagi kelas dalam secara online lah, masih diteruskan. Tak. Di sini kami cuma perlu buat task secara online. Tapi tak ada online kelas. Keluarga di Sabah bagaimana? Alhamdulillah semua okey lagi. Semua duduk rumah lagi. Duduk rumah. Okey, sebab kita tahu kan bila Rusia antara negara yang terawal juga buat lockdown ni. Jadi mungkin ketika lockdown tu apa? Adakah melihat suasana memang sunyi sepi ataupun masih lagi yang keluar dan sebagainya? Keadaan ketika itu bagaimana? Yang saya tahu memang semuanya tengah lengang. Metro pun biasanya memang berpusing-pusing orang, tapi sekarang kosong. Jalan-jalan pun kosong. Semua tak ramai orang. Memang ramai yang dengan check out. Okey. Nur Fazrina, mungkin boleh berikan ucapan untuk keluarga di Sabah dan juga seluruh rakyat Malaysia. Okey. First of all, I would like to thank all the frontliners all over the world, especially in Malaysia. I would like to thank them so much for their great work and their contribution and for taking care of the people. And saya harap semua orang duduk rumah saja dan patuh arahan. Baik. Okey, kami doakan juga keselamatan diri anda di sana, jaga diri, ya. Nur Fazrina Muhammad Dahu. Baik, sama-sama bersama kami. Okey, selamat tidur. Okey. Bye-bye. Bye. Baik, itu dia Nur Fazrina Muhammad Dahu, antara rakyat Malaysia yang berada di sana. Kita harapkan semuanya baik-baik saja di sana, apatah lagi mereka ni jauh dengan keluarga, kan. Baik, selepas ini kita nak kongsikan kepada kalian yang mungkin sukar untuk keluar membeli surat khabar, boleh dapatkan sebarang perkembangan penggunaan di negara dan juga di dunia. Langganilah akhbar digital NSTP secara percuma sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan telah pun bermula sejak 26 Mac yang lalu dan ianya hingga 14 April nanti. Jadi untuk langganan sila layari www.nstp.com.my/MCO. Baik, itu dia. Selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berbicara lanjut berkenaan dengan iktibar berkenaan dengan wabak besar ini dari luar negara. Semua selepas ini. Hari berganti hari, namun penularan COVID-19 masih lagi menjadi satu kerisauan buat masyarakat di seluruh dunia. Bermula dari negara China pada Januari lalu, kini ia telah menular hingga meragut banyak nyawa. Menurut laporan daripada World Health Organization, jumlah terkini pada 31 Mac 2020 seramai 785,797 positif COVID-19 disenaraikan.
dan 37,816 jumlah kematian telah direkodkan di seluruh dunia. China dan Itali antara negara yang paling terkesan dengan pandemik COVID-19 ini. Bagaimanapun di negara China, perintah berkurung atau lockdown telah dijalankan. Setiap penduduk tidak dibenarkan keluar atau meninggalkan bandar sejurus perintah ini dikeluarkan. Malah setiap rumah diberi permit dengan membenarkan hanya seorang keluar membeli barangan keperluan. Selain itu, kekerasan juga akan dikenakan buat penduduk yang berdegil demi keselamatan masyarakat lain. Bagaimana pula dengan negara Itali? Meskipun negara ini merupakan negara kedua yang melaksanakan perintah berkurung, namun kes-kes positif dan kematian COVID-19 semakin meningkat hingga mencecah 10,000 kematian. Buonasera a tutti. Oggi registriamo 10.000 vittime, abbiamo superato 10.000 vittime. Bagi minggu pertama perintah berkurung dikuatkuasakan, sebanyak 46,000 saman dikeluarkan buat penduduk tempatan akibat melanggar perintah. Sikap sambil lewa mereka telah memperlihatkan lagi peningkatan jumlah mangsa pada setiap hari. Biarpun arahan telah dikeluarkan, kebanyakannya daripada mereka masih lagi berdegil keluar ke bandar. Adakah ini yang menjadi punca sebenar peningkatan jumlah COVID-19 di Itali? Justru sebagai rakyat Malaysia, kejadian yang berlaku di China dan Itali haruslah dijadikan pengajaran agar perintah kawalan pergerakan di Malaysia dipatuhi sepenuhnya. Semoga kerjasama dari seluruh rakyat Malaysia dan dengan izinnya, rantaian COVID-19 ini dapat diputuskan. Stay at home, kita jaga kita. Stay at home, kita jaga kita dan juga kita berjaga semua dalam segenap aspek keselamatan dan juga kesihatan. Juga aspek dalam menguruskan berita palsu serta kepandaian dan juga kebijaksanaan emosi untuk terima arahan. Sebab kita perhatikan kalau kita buat sekatan pun ada yang marah-marah yang menuduh bukan-bukan kepada anggota yang bertugas. Ini satu cabaran dari segi adab yang mungkin terjerumus kepada biadab. Baiklah, kita nanti nak berbincang dengan Azmi Hassan, seorang geostrategis dan juga analisis politik yang akan berbincang dalam konteks iktibar dari luar negara. Di talian, Saudara Azmi Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Fitri. Baik, kita saban tahun mendengar ada kesilapan yang berlaku dalam beberapa negara, ya. Contohnya kita melihat kita mulakan dulu dengan Itali yang pernah mencatatkan kematian yang sangat tinggi saban hari ketika itu, dan kini dalam senarai 3 yang tertinggi di dunia. Mereka telah pun diberikan arahan pada waktu itu, tapi mengelak. Ramai yang pulang ke kampung, berlaku migrasi yang besar-besaran ke pelbagai ceruk di Itali itu, sehingga akan menyebabkan kes meningkat dengan ketara. Apa rumusan awal dapat Saudara Azmi Hassan berikan? Ya, betul, Fitri. Iktibar paling utama yang kita boleh pelajar dari Itali adalah apabila lockdown dikeluarkan 2 minggu lepas, lockdown itu tidak menyeluruh seluruh Itali, tapi di sebelah utara sahaja. Isunya seperti Fitri cakap tadi, bila belah utara lockdown, mereka pergi ke belah selatan. Jadi yang dikatakan iktibar yang kita pelajari bahawa kalau nak buat lockdown, kena lockdown seluruh negara. Dan Fitri, saya nak terangkan bahawa di sini Amerika Syarikat melakukan kesilapan yang sama di Itali. Ya. Kerana sekarang ni Fitri, walaupun lockdown, tapi lockdown di tengah-tengah negeri sahaja, bukan seluruh Amerika Syarikat. Jadi nampaknya gayanya masih belum ada yang kita dapat belajar daripada iktibar di Itali, Fitri. Bagi negara Eropah, mereka ni ialah tiada sepadan, ya, mungkin negara Schengen dan sebagainya. Jadi menyebabkan perpindahan itu banyak yang menaiki train penerbangan yang tanpa henti. Negara pun banyak di situ. Jadi dalam satu train pun kadang begitu padat. Dengan ditambah lagi dengan budaya, contohnya macam budaya cium pipi dan sebagainya, cuaca yang sejuk menyebabkan lagi mudah untuk tersebar virus berkenaan. Jadi sehingga kan dilaporkan di hospital Belanda amat diperlukan sukarelawan walaupun tanpa ada pengalaman medikal. Jadi situasinya begitu kronik. Kalau perhatikan di Belanda pun jualan bunga tak menjadi kerugian yang berlipat kali ganda. Apa pengajaran dapat kita himpunkan, Saudara Azmi?
Ya, memang situasi sekarang di Eropah dikatakan agak kronik. Kalau kita pergi 2 bulan lepas, 3 bulan lepas, apabila China memulakan lockdown di Wuhan dan juga wilayah Hubei, ramai yang di Eropah mengatakan bahawa itu mereka tak akan lakukan. Kerana mereka kata China bolehlah. China negara autokratik. Jadi telah ditanam persepsi bahawa Eropah dikatakan bebas. Sebab itu bila Fitri mengatakan 2 minggu lepas Itali mengadakan lockdown, mereka memperremehkan, mereka mentertawakan lockdown itu. Jadi ini dikatakan bahawa akibatnya sekarang Eropah telah merasai keperitannya. Itali jumlah kematian paling besar, Spanyol juga jumlah kematian dan beberapa negara Eropah. Jadi dalam hal ini, ketika ini saya lihat Fitri, mereka masih berdaulat dalih, masih belum mahu menerima bahawa wabak ini adalah katakan satu wabak yang paling serius sekali, Fitri. Baik, kesan sosialnya juga kita perhatikan etnik terutama dari China walaupun bukan warga China diserang ya, bukan hanya di laman sosial secara begitu kritikal tapi juga diserang secara berdepan. Banyak kes yang juga dilaporkan kebencian terhadap China yang dituduh sebagai pembawa virus, tetapi pada masa sama mereka tidak memperbetulkan keadaan dalam masyarakat itu sendiri dan juga kesabaran mereka untuk menempuh tempoh perintah berkurung di negara berkenaan. Macam mana? Apa komen Azmi? Sebab itu WHO mengatakan jangan panggil virus China, jangan panggil Wuhan virus. Mereka memberikan nama rasmi COVID-19 supaya tak mahu stigma itu. Tapi masalahnya Fitri, ada beberapa pemimpin dunia yang sengaja menggunakan Wuhan virus kerana dikatakan untuk mendapatkan manfaat politik. Tapi sekarang Fitri kita lihat China dikatakan hampir bebas daripada wabak ini dan sekarang cuba membantu negara-negara Eropah, Amerika Syarikat umpamanya. Jadi ini dikatakan sebagai salah satu iktibar. Dulu mengata China, sekarang China yang dapat membantunya. Jadi ini dikatakan sebagai pengajaran bahawa kita jangan menyalahkan kumpulan-kumpulan etnik kerana mereka sebenarnya tidak bersalah. Tapi sekarang kita belajar daripada mereka. Jadi ini dikatakan sebagai sesuatu yang diterbalikkan apa yang berlaku sebelum ini. Baik, kalau mengambil Korea Selatan sebagai contoh yang lain, Cik Azmi, ya. Jadi kalau berkata tentang soal disiplin, apakah orang Eropah tidak begitu disiplin dan komited seperti Korea Selatan ataupun Jepun yang nyata begitu agresif? Apakah dari segi kekayaan sebuah negara, facilities atau apa lagi yang diperlukan untuk sampai ke level sebegitu? Ya betul. Menarik bila Fitri memberi contoh Korea Selatan, Jepun di mana mereka dapat menyekat penularan ini dengan begitu baik. Walaupun pada mulanya jumlah jangkitannya adalah begitu mendadak. Kerana kalau nak menjawab soalan Fitri tadi adalah kerana rakyat Korea Selatan, Jepun dan juga beberapa negara di sebelah Asia ini mereka patuh arahan pihak berkuasa. Mereka memahami apa yang diperkatakan oleh pihak berkuasa. Jadi bila Fitri menyatakan pada mula-mula tadi bahawa jangan kita mencemuh PDRM yang melakukan sekatan jalan raya, sebab kita kena fahami kerja mereka, fahami kenapa mereka lakukan untuk mematuhi PKP. Jadi kalau nak dibandingkan rakyat Asia dengan rakyat Eropah, itu adalah pematuhan kepada arahan, menghormati undang-undang. Di Eropah mereka dikatakan meraihkan demokrasi, kebebasan bersuara. Tapi pada ketika ini Fitri, kebebasan itu yang memakan diri mereka sendiri. Itu dia. Jadi Amerika sangat kronik sebab populasi yang begitu besar dan difahamkan pun banyak penerbangan keluar masuk Amerika telah pun dibatalkan. Jadi cabaran besar untuk menguruskan negara yang sebesar itu, apa mungkin pengajaran daripada China yang dapat mereka kutip? Apakah selepas ini Amerika terpaksa runtuhkan keegoan dengan mengimport mungkin dari segi barang teknologi, penawaran dan sebagainya daripada mungkin China ataupun Korea Selatan dan sebagainya untuk masuk menyelamatkan ratusan ribu nyawa rakyat Amerika ni, Cik Azmi? Ya, bila Fitri menyebut ratusan ribu, itu WHO menganggarkan kemungkinan 200 ribu rakyat Amerika boleh terkorban. Jadi untuk jawab soalan Fitri tadi, apa yang Amerika perlu lakukan adalah kepimpinan dan koordinasi. Dan kalau kita lihat di Amerika, Fitri amat menyedihkan kerana presiden mereka berbalah dengan governor-governor setiap negeri, berbalah dengan governor New York, berbalah dengan governor Michigan. Kalau rakyat Amerika, mereka melihat gelagat pemimpin mereka, mereka menjadi resah kerana tiada kepimpinan. Jadi dalam hal mudarat ni Fitri, kepimpinan adalah besar. Negara besar tak ada masalah. Cuma masalahnya sistem di Amerika Syarikat itu
governor negeri mempunyai kuasa yang lebih berbanding dengan presiden dalam hal urusan ini. Jadi dalam hal itu Amerika perlu perbetulkan. Dan saya melihat rakyat perlu memberi tekanan kepada pemimpin politik mereka. Ya. Baik, dalam masa agak singkat ini saya juga nak bertanya tentang isu umat Islam ya, di mana Arab Saudi telah pun menjaga kenyataan bahawa minta tangguh dulu persiapan umrah dan haji bukan hanya untuk seluruh dunia. Jadi apakah ini akan memberikan landscape yang berbeza kepada dunia lah, sebab kita menyaksikan itulah perhimpunan yang terbesar di muka bumi, haji. Jadi kalau tiada haji, apakah kesannya juga kepada motivasi dan spiritual umat Islam di seantero dunia, Azmi? Ya, Fitri, kita kena bermula berfikir persepsi daripada sekarang bahawa tak akan ada umrah dalam jangka masa yang terdekat, tidak akan ada haji pada masa hadapan, dan juga apabila kita menyambut Ramadan tak lama lagi, ianya akan berbeza. Apabila kita menyambut Hari Raya, ianya juga akan berbeza. Kita kena tanam sikap itu, kita kena berdepan. Jangan jadi macam masyarakat antarabangsa di Eropah ataupun Amerika. Mereka tidak mahu bersedia. Jadi itu dikatakan bahawa kita bersedia, dan paling akhir, Fitri, kita hormati PDRM dan ATM yang menjalankan tugas mereka. Itu yang paling penting, Fitri. Baik, kita tingkatkan integriti dan juga sokongan kita kepada pihak yang bertugas demi keselamatan bersama. Terima kasih Azmi Hassan sebagai geostrategis berkongsi fikrah dan juga kupasan beliau, analisis beliau terhadap apa yang berlaku luar negara yang melibatkan negara besar ya, yang melibatkan Amerika, China yang kini dalam keadaan yang sangat kritikal dan sukar, terutama di Eropah yang berdepan dengan musibah COVID-19. Baik, selepas ini kita juga akan berbincang ini berkaitan dengan usahawan yang terjejas. Apakah ekosistem itu dapat dipulihkan kembali kerana mereka ini ada rantaian yang terhalang? Apakah solusinya? Bersama dengan Fariha selepas ini di MHI. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika minal junun wal judhami wal baras wa sayyi'il asqam. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan. Baik, kembali semula di Malaysia hari ini dan terima kasih terus setia bersama dengan kami. Kita nak kongsi berkenaan dengan langkah proaktif untuk usahawan yang terjejas akibat wabak COVID ini. Kita tahu, saya maklum bahawa tidak siapa menyangka bahawa bencana besar ini memberi satu lagi bencana kepada ekonomi Malaysia dan juga global. Dan ini memberi kesan yang sangat-sangat besar kepada beberapa pihak, terutamanya mereka yang menjalankan perniagaan sendiri sebagai usahawan. Mereka antara yang terjejas teruk akibat COVID-19 ini. Baik, kita nak bersama dengan Muhammad Fahdi Muhammad Ghazali, merupakan perunding perniagaan digital bersama kami. Hello, Assalamualaikum Fahdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharapkan sihat ya. Alhamdulillah. Fariha sihat? Alhamdulillah. Okey, Fahdi, kita tahu ini antara isu besar juga yang tular juga kan. Kalau kita buka benda-benda laman sosial dan sebagainya, pastinya ini yang membaik usahawan ada yang banyak respon kan, sama ada baik ataupun buruk. Apatah lagi baru-baru ini kerajaan telah memperkenalkan beberapa pakej rangsangan ekonomi dengan jumlah pertukaran kan kepada pihak-pihak yang terjejas dan sebagainya. Ini berkenaan dengan usahawan ni, Fahdi. Mungkin boleh kongsikan apa sebenarnya ancaman buat usahawan ketika krisis ini? Okey, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Basically, ancaman paling utama untuk usahawan dia, of course, dari sudut ekonomi lah. Tapi bagi saya, ekonomi adalah sesuatu yang kita tidak boleh kontrol. We cannot control the economy sebab dia banyak faktor-faktor kan. Tapi yang paling kita boleh kontrol is our mindset, our mentality. So di kala keadaan ekonomi begini, ancaman paling utama adalah ancaman
dari sudut bagaimana sudut pandang kita melihat situasi ini. Sama ada ia akan memberi kesan negatif kepada kita atau ia akan membuka peluang-peluang baru kepada kita. Itu cara sudut pandang yang kita perlu ambil. Saya suka ambil contoh apa berlaku pada negara China pada tahun 2003. Sewaktu itu berlaku SARS. Macam kita juga, COVID-19, kena duduk dekat rumah, stay at home, tak boleh keluar. Sama 2003. Dan ketika itu, salah satu company yang affected adalah Alibaba Group. Dan untuk makluman Fariha, pada ketika itu mereka tidak ambil mentality negatif. Mereka ambil positive side. Which is ketika itulah mereka launch satu platform pembelian online namanya Taobao. Right? Dan Taobao ni macam kita dekat Malaysia lah. Platform-platform untuk pembelian online seperti apa yang kita sedia maklum, ada Lazada dan sebagainya. Ketika itu market ataupun market share Alibaba meletup dan akhirnya dia jadi sebuah company yang bernilai hampir 500 bilion US dollar. Disebabkan berlaku isu SARS. Macam kita sekarang ni COVID-19. So mentality is very important lah pada ketika ni. Sudut pandang. Baik. Okey, itu sudut pandang yang positif perlu kita halakan untuk melihat bagaimana ada peluang dan juga ruang yang perlu dilakukan oleh usahawan ketika krisis ini. Mungkin sedikit tips kepada para usahawan yang nak menyahut cabaran yang diberi oleh Fahdi sendiri untuk buat marketing secara online ketika krisis ini. Basically, right. Ini benda yang topik yang super important, right? Super important sebab di kala keadaan begini, saya sendiri dapat mesej daripada ramai usahawan yang bagi tahu tentang macam mana nak teruskan bisnes atau ada orang yang baru nak start bisnes kan. So cara bagaimana untuk kita buat marketing pada saat ini dia berlainan, sedikit berlainan berbanding cara yang kita buat sebelum-sebelum ni. Right? Saya nak sharekan kepada anda strategi ni very important. Okay? So kita masih lagi perlu buat sales. Alright, kita perlu buat sales, kita kena buat jualan. Sebab ada di kalangan usahawan kita, dia sangat bergantung kepada daily cash. Harian, masuk hari-hari kan. Jadi apa yang perlu mereka buat adalah, buat sales seperti biasa, tetapi masukkan elemen empathy, simpati di dalam marketing yang kita buat. Contoh? Don't be too hard sell. Contoh begini. Sebelum ni kita kata, contoh saya ada pen. Alright? Belilah pen ini akan selesaikan masalah anda. Tapi di kala COVID-19 kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena beritahu bagaimana keadaan anda di rumah, bagaimana dengan family anda. It's time for you untuk ambil a piece of paper dan rancangkan satu plan selepas saja COVID-19 ini berakhir. Apa kata anda beli pen daripada saya? Itu cara dia. So lebih simpati, lebih empathy. Tapi sale masih lagi perlu berlaku, Faria. Right? Kalau kita tak buat sale, macam mana kita dapat cash? Itu nombor satu. Nombor dua, cadangan saya marketing sewaktu krisis ini, saya cadangkan untuk kita buat launching produk atau launching service. But then, kita kena faham satu perkara. Pada ketika ini, orang tidak membeli. Bukan dia tak beli langsung, tapi dia berjaga-jaga. Tapi kita kena faham, pernah tak ambil air berkarbonat, Fariha goncangkan botol tu, lepas tu buka penutup dia. Bila buka penutup, dia akan meletup gila-gila punya, betul tak? So, sama juga, sekarang ni perasaan orang nak membeli itu membuat-buat. Cuma mereka tahan. So that's why, apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah buat strategi launching, kita bagi tahu kita akan lancarkan produk atau servis. Contoh, dengan izin Allah, insya-Allah kita punya tekatan ni akan habis pada 15 hari bulan. So launching tu berlaku pada 15 hari bulan 4. Jadi kita bina perasaan keterujaan orang pada ketika ini dan 15 hari bulan kita buka jualan. Masa itulah orang akan berlumba-lumba beli produk atau servis kita, insya-Allah. So dua cara, sales dan juga kita buat strategi launching. Cuma kena lebih bersifat empathy, simpati dengan keadaan orang sekarang. Itu my cadangan lah. Saya. Maknanya ini adalah tempoh sesuai sekiranya ingin dilakukan pemasaran juga promo-promo yang berkaitan dengan ini sebelum nak launching produk yang itulah yang baru. Betul. Baik. Sekiranya usahawan atau peniaga yang menjalankan perniagaan secara konvensional kan,
sukar untuk buat macam secara online dan sebagainya. Adakah terlambat mereka nak tukar strategi perniagaan mereka yang diusahakan tu kepada platform digital? Okey, begini. Kita kena faham satu perkara. Digital punya ekonomi, dia bukan menguncup, Fariha. Dia tidak menguncup. Dia sentiasa keep on membesar dan membesar. Dan Fariha kena faham satu perkara. Which is, bila kita bicara soal digital, dia tidak ada sempadan. Dia borderless. Yeah. We are talking about 7 billion people. 7 bilion manusia yang memerlukan produk dan servis anda yang sedang melihat kita live. Kita bukan hanya bercakap tentang 30 juta rakyat Malaysia, tidak. Kita bercakap tentang 7 bilion manusia di dalam dunia ini. So, bila kita bicara soal 7 bilion, dia tidak ada lambat atau cepat. Yang ada adalah mula atau tidak. Itu je. Itu cara kita berfikir. Sebab saya sendiri, untuk makluman Faria, saya punya syarikat Pania Ibu, saya asaskan dengan pengalaman saya buat bisnes secara online 12 tahun lamanya. Dah 12 tahun saya buat bisnes online. Dan ketika saya bermula tahun 2008, saya pasarkan produk dan servis ini ke 4 negara. US, UK, Canada, Australia. Kerana 4 negara ini yang banyak guna digital marketing. Pada ketika itu. Tetapi what happened, market tu sampai lama-lama dia grow. Sampailah ke Malaysia sekarang. Dan kita kena ingat, Fariha, the next big economy pada 20, kalau tak silap saya, 2050 adalah kita punya negara jiran, which is Indonesia. So, menggunakan digital marketing, kita boleh tap market Indonesia yang ada 300 juta rakyat, 10 kali ganda daripada Malaysia. So, adakah kita terlambat? Tidak. Dia bukan lambat atau cepat, tidak. Persoalannya adalah mula atau tidak. Ya, mungkin juga boleh memberi sedikit pandangan baru kepada usahawan ataupun bakal usahawan ini bahawa perlu memikir lebih jauh sebenarnya pasaran itu, bukan saja tertakluk di dalam saja ketika ini. Betul. Kita kena fikir lebih jauh, Maria. Ya. Serius. Okey, itu antara kriteria yang perlu ada dalam seorang usahawan. Dan okey, kita nak tahu juga mungkin Fadi boleh memberi sedikit pandangan jugalah kepada mereka. Kan kita tahu dalam keadaan krisis besar sebegini ada yang bergantung harap kepada gaji harian, kan, ada juga yang tidak dibayar gaji ketika ini, mungkin diberhentikan ketika krisis ini. Bagaimana boleh membantu mereka dalam membawa mereka ini ada kehidupan baru dalam perniagaan digital? Okey, first thing first, perkara pertama kita ambil dulu yang buat bisnes dulu. Sebab ada 2 kategori yang Faria sebut tadi. Pertama yang dah buat bisnes, maksudnya yang lebih kepada konvensional punya bisnes lah, kan, tak kedai dan sebagainya, kan. Nombor 2 adalah orang yang nak cari income tambahan. Baik, kita pergi yang first kali. Yang buat bisnes konvensional, apa yang saya sarankan adalah strategi yang kita perlu guna sekarang ni adalah anda mesti pergi online sekarang, ikut mana-mana pun. Sebab apa? Kalau kita tengok package rancangan ekonomi baru-baru ni kerajaan lancarkan, kerajaan siap beri internet percuma kepada semua orang. Imagine, maksudnya apa? Mata kita akan tertumpu di skrin, Faria. Pertama akan tengok TV, skrin. Kita tengok MHI sekarang kan, di skrin. Nombor 2, kita mungkin akan tengok skrin laptop. Nombor 3, skrin telefon. 3 skrin ini adalah tempat yang kita akan habiskan masa. Dan kita ada internet banyak sekarang ni. So that's why kita perlu munculkan bisnes kita di internet. Cuma, bagi mereka yang bisnes konvensional sekarang ni, saya nak sarankan kepada anda cuba tengok target market anda sekarang ni umur berapa. Okey, katakanlah umur anda 25 ke 30. Biasanya mereka duduk di Instagram. Contoh, saya bagi contoh. Kalau 30 ke 40 atau 40 ke atas, mereka akan ada di Facebook. Kalau 20 tahun ke bawah, right, mereka akan ada di TikTok. Saya sebut je platform supaya mereka tahu gambaran. Jadi bila tahu di mana range umur orang, kita boleh target dipanggil pillar ataupun tiang seri untuk kita buat marketing. Kita jangan pergi kepada semua platform, Faria, nanti pening kepala nak pergi mana satu. Pilih satu mengikut kategori market kita, and then kita buat pemasaran. Saranan saya, pemasaran yang paling efektif pada ketika ini adalah buat live. Baik.
buat video live. Dekat mana-mana platform lah. Yang penting buat live. Sebab apa? Di kala keadaan begini, orang nak membeli dengan orang yang mereka percaya saja. People that they trust. So dengan live, orang akan percaya kita. Orang akan lebih percaya kita. Orang nampak muka kita, cara kita bercakap. Jadi mereka akan start beli dengan kita. Bagi mereka yang sekarang ni nak cari side income, saranan saya adalah cari masalah, bukan cari bisnes. Betul. Ini kesilapan orang. Cari masalah dulu. Apa yang orang perlukan sekarang? Di kala mereka duduk rumah, apa mereka perlukan? Bisnes wujud sebab bisnes. Sebab masalah. So cari masalah, daripada situ buat bisnes. Itu antara peluang terbaik. Baik, terima kasih Muhammad Fahdi Muhammad Ghazali, Perudin Perniagaan Digital. Banyak sekali ilmu yang kita pelajari hari ini. Terima kasih banyak-banyak Fahdi. Alhamdulillah. Di atas perkongsian ini. Semoga membantu. Okey, sedikit tips kepada usahawan dan juga bakal usahawan. Jangan jadikan ini antara ruang menjatuhkan kalian, tetapi bangkit dengan semangat yang baru dan pandangan yang sangat positif untuk membina semula mana yang telah melalui kerugian ini. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan berbicara berkenaan dengan inisiatif sukarelawan berkenaan dengan komuniti para pencetak 3 dimensi Malaysia. Semuanya selepas ini. Assalamualaikum, kembali kita di MHI dan kita berbangga ramai yang berjuang dengan cara yang tersendiri ya. Gunakan kepakaran dari segi ilmu, kewangan dan apa juga dapat disalurkan untuk membantu khasnya Barisan Harapan yang bertarung nyawa sebagai perisai demi keselamatan orang yang di bawah penjagaan. Dan kita nak bersama pagi ini dengan Ahmad Nur Faiz Ahmad Fuad yang merupakan pengasas komuniti para pencetak 3D Malaysia yang mana isterinya berjuang di Barisan Harapan di hospital dan beliau pun tampil untuk menubuhkan 3D Printing Malaysia Community COVID-19 untuk membuat kutipan bagi bahan-bahan jadikan sebagai face shield bagi disalurkan kepada Barisan Harapan Negara. Di tadian dah pun bersedia, saya kira Ahmad Nur Faiz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tahniah kerana aktiviti dan juga daya usaha untuk satu tujuan murni ini. Mungkin dapat diulangi kembali bagaimana meluapnya kobaran semangat itu untuk membuat face shield ini untuk Barisan Harapan. Silakan. Jadi dalam beberapa bulan kebelakang ini, isteri saya bekerja di hospital. Jadi beliau ada maklumkan bahawa apabila pesakit yang datang untuk disaring COVID-19 ini, PPE terutamanya face shield dipakai dan terus dibuang one of use. Jadi ada kekurangan stok di situ. Jadi saya fikir apa cara yang paling mudah. Saya lihat negara yang terkesan lebih awal, mereka sudah ada inisiatif daripada komuniti makers sendiri. Jadi saya rasa di Malaysia pun ada komuniti begitu tapi tidak ada platform. Jadi saya tubuhkan platform di Facebook. Dan tiba-tiba terus viral. Rasanya semua rakyat Malaysia memang ingin membantu. Baik, sekarang ini berapa ramai yang sertai anda untuk usaha ini? Setakat semalam kita sudah ada lebih kurang 5,000 ahli dalam grup. Wow, ramai. Dan boleh saya katakan 10% daripada mereka adalah mereka yang menyumbang secara langsung yang mencetak facial ini untuk kegunaan Barisan Harapan. Baik, jadi tempatnya berbeza ya di lokasi masing-masing? Ya, setiap negeri ada tim task force masing-masing. Jadi bantuan yang disalurkan oleh penema-penema dari segi bahan raw material, plastik, filament 3D printer memang kita salurkan terus daripada negeri-negeri dan mereka akan salurkan ke hospital dan klinik kesihatan. Baik, apa cabarannya? Mungkin dari segi dana yang tak mencukupi ke ataupun dari segi cara untuk mengagihkannya, apa yang ditempuh sekarang ini? Daripada segi dana dan raw material tu memang tidak ada masalah. Okey. Dan alhamdulillah memang rakyat Malaysia sangat pemurah. Cuma masalah ada sedikit isu berkenaan dengan logistik. Tambahan pula sekarang tempoh PKP. Jadi untuk menggerakkan face shield yang telah siap daripada satu tempat ke hospital tu kadang-kadang ada masalah. Selalu kita akan ada collection point, kita kumpulkan satu tempat dan ada sukarelawan akan menghantar ke hospital-hospital di kawasan mereka. Sekarang ni memang mencukupi semuanya bekalan yang cuba untuk dibantu ni? Untuk seminggu belakangan ini, kita dah berjaya lebih kurang mencetak
lebih kurang 7,000 face shield serata Malaysia, Semenanjung, Sabah, Sarawak. Dan saya difahamkan sebenarnya masih tidak mencukupi. Masih tidak mencukupi. Tapi kita cuba sedaya upaya kita. Dan alhamdulillah ada pihak daripada IPTA, RPTS dan juga pihak swasta yang sudah bersama-sama join menyertai inisiatif ini. Ya, apa barangkali kepuasan yang wujud ini? Walaupun hanya di belakang tabir ya kita memberikan bekalan ini, tetapi semangat ingin membantu tu begitu ketara sekali. Macam mana nak tiupkan semangat dari sebutkan 5,000 orang semuanya yang masing-masing mengerahkan keringat idea untuk membantu pejuang-pejuang kita di Barisan Harapan ini? Saya rasa begini, kita walaupun kita terpaksa duduk di rumah dan mungkin ada keterbatasan di situ, tetapi kita salurkan tenaga kita dan rasa ihsan kita kepada Barisan Hadapan dengan yang mana ada 3D printer ni terus mencetak. Selagi ada plastik, selagi ada bahan asas, kita terus cetak. Sampaikan kita berjaya, orang kata, flat the curve. Itu, begitu. Jadi mungkin langkah seterusnya, tadi saya sebutkan mungkin dari segi logistik. Jadi dengan situasi ada kawasan yang mungkin diperketatkan kawalan, ada mencari langkah lain supaya sampai dengan kuantiti yang diperlukan itu? Kita alhamdulillah kita sudah inisiatif ini sudah ada perbincangan dengan beberapa pihak corporate, especially daripada syarikat penghantaran yang terkemuka, dan disebabkan syarikat-syarikat ini diberi kebenaran untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi, insya-Allah dalam masa terdekat nanti kita akan buat plan yang lebih komprehensif dengan pakai bantuan daripada syarikat logistik tempatan. Okey, baik. Jadi terima kasih bersama kita dan juga teruskan usaha murni dan meniupkan semangat untuk siapa saja untuk berjuang membantu walau tanpa keringat, dengan doa dapat kita salurkan harapan mereka. Terima kasih banyak. Sama-sama. Okay, demikian berkongsi pengalaman dengan Ahmad Nur Faiz yang menggerakkan tenaga kerjanya, barisan tenteranya untuk menyiapkan face shield kepada mereka yang bertugas di Barisan Hadapan. Dan nanti kita akan bersama dengan seorang warga Malaysia yang menetap di UK untuk berkongsi situasi di sana, di mana UK antara negara top 5 kini dengan bebanan COVID-19 ini. Apakah kawalan mereka, apakah yang berlaku di sana, akan kita kongsikan selepas ini di MHI. Virus COVID-19 adalah spesies baru dalam famili coronavirus yang menyebabkan pelbagai penyakit dan selsema. Tanda awal virus COVID-19 adalah demam yang berpanjangan dalam tempoh 14 hari, batuk berterusan dan kesukaran bernafas. Jika terdapat tanda-tanda awal, jangan panik. Amalkan langkah awal dari terkena jangkitan. Kerap membasuh tangan. Jangan sentuh mulut, hidung dan mata ketika tangan kotor. Elak berdekatan dengan pesakit. Hindari ke tempat awam ketika tidak sihat. Tutup mulut dan hidung ketika bersin. Anda juga dinasihatkan tidak mudah mempercayai berita yang tidak sahih. Elakkan berita palsu. Dapatkan info di portal sebenarnya.my. Tak pasti, jangan kongsi. Pengisian kita sepenuhnya berkaitan dengan COVID-19 ataupun COVID-19 ini, yang mana dari pelbagai aspek kejiwaan, dari segi geopolitiknya dan sebagainya. Kami akan berikan maklumat yang terperinci kepada anda di MHI sepanjang minggu ini dan juga sepanjang PKP. Ya, kalau tadi kita bawakan berkenaan dengan warga negara Malaysia yang berada di Moskow, Rusia, kini kita nak bersama dengan salah seorang warga Malaysia, Nora Ahmad, kini berada tinggal bersama keluarga di London, bersama dengan anak popular, Fitri. Sangat popular. Baik, kita bersama dengan Nora Ahmad. Hello. Halo. Assalamualaikum. Nora? Nora di talian. Ada sikit gangguan teknikal dan kami juga mendapatkan perkembangan. Pasti ada ibu apa yang risau anak mereka di luar negara. InsyaAllah moga-moga dengan apa yang disalurkan maklumat yang terperinci, mereka semua di sana selamat. Sebab
ada yang memang nak balik dan dilaporkan lebih 4,000 lagi yang ingin pulang ke tanah air. Majoritinya dari India, tetapi tidak dapat buat masuk ini mungkin kerana faktor perintah kerajaan di sana dan juga mungkin faktor penerbangan ya. Ada beberapa penerbangan yang pun menamatkan sepenuhnya perkhidmatan di samping arahan-arahan tertentu daripada kerajaan sebuah negara. Jadi kita harap bersabar, kita doakan mereka selamat, cukup segala keperluan dan berhati-hati walau di mana berada. Teknologi dapat membantulah menghubungi dari waktu ke waktu. Dan juga jangan lupakan juga kita sebagai ibu bapa di sini, contohnya kalau ada anak-anak yang remaja kan, pastikan inilah antara masa yang boleh anda berikan sepenuh tumpuan kalian untuk melihat pergerakan anak-anak. Kerana walaupun saya tak pasti adakah ini sahih atau tidak, sejak semalam telah tular bagaimana katanya ramai sekali kes-kes juwana baharu yang diterima masuk ke dalam penjara sepanjang dengan krisis wabak ini. Jadi mungkin sama ada sahih atau tidak, tapi yang pentingnya berkenaan mesej yang ingin disampaikan, bagaimana sepanjang tempoh ini anak-anak kita perlu kita lihat juga pergerakan mereka. Baik, dapat kita hubungi kembali Nora Ahmad di talian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Nora. Ya. Kita nak tahu juga keadaan kalian di sana. Mungkin antara duta kecil buat kami untuk memberitahu keadaan di sana, sebab kita sudah maklum kan bagaimana keadaan sana semakin lama semakin teruk juga berkenaan dengan wabak besar ini. Ya, betul. Keadaan sekarang kat sini semakin agak kritikal. Bilangan kematian setakat ni dalam 1,800 macam tu. Kami masih lagi dalam perintah lockdown. Jadi kita orang dah 14 hari tak keluar rumah lah actually. Okey, jadi ada tak cabaran dari segi untuk keluar rumah bagi tujuan yang penting, beli barang dan sebagainya? Dan macam mana pihak di sana menjaga supaya sentiasa ada peringatan bersihkan diri, ada social distance? Bagaimana pengalaman di UK? Oh, I see. Kami dikatakan untuk keluar seorang. Kalau keluar pun mesti ada tujuan macam yang penting untuk beli barang dapur ataupun nak pergi hospital untuk emergency. Dekat shop tetapkan jarak 2 meter antara satu sama lain. Jadi kita tak boleh dekat-dekat. Dia orang ada provide dan ada sediakan hand sanitizer. Baik. Sebab Nora, kalau semua orang sakit ataupun rasa bimbang akan pergi ke hospital menyebabkan berlaku kesesakan, panik. Jadi macam mana kerajaan UK memberi arahan supaya ada alternatif lain supaya tidak panik, mungkin self quarantine ataupun ada cara lain secara online ke supaya tidak berlaku kesesakan orang menuju ke klinik dan hospital? Bagaimana mereka menguruskannya? Kita nasihat supaya self quarantine untuk 14 hari untuk simptom-simptom yang minimal, kecuali kalau ada develop simptom yang teruk macam memang nak nafas, demam berlanjutan selama lebih daripada 3 hari macam tu. Ada talian online dengan WhatsApp juga yang kita boleh layari. Kalau betul-betul urgent saja. Kalau tidak, kita dinasihatkan untuk kuarantin 14 hari. Baik. Nora, kita tahu Nora mempunyai anak 2 orang, Henry dan juga Arthur kan. Melihat bagaimana Nora memberi pendidikan yang cukup baik sekali kepada mereka sebab Nora berkahwin dengan warga negara Britain. Jadi bagaimana mendidik mereka kan. Dalam keadaan wabak besar ini, bagaimana Nora memberitahu mereka bahawa ini adalah keadaan yang sangat kritikal, apatah lagi lockdown kan, 14 hari tak keluar rumah, kita bimbang anak-anak psikologi mereka dan sebagainya. Bagaimana Nora menjalankan tanggungjawab inilah kepada mereka? Okey. Sejak daripada 23 hari bulan Mac, sekolah dekat sini, semua sekolah di UK ditutup atas arahan Perdana Menteri. Kami diberikan homework. Budak-budak ni diberikan homework oleh sekolah masing-masing. So untuk kita, untuk bagi kami, kita teruskan homeschooling dekat rumah. Saya cuba untuk aturkan jadual yang tetap daripada hari Isnin ke hari Jumaat. Kita mula kelas dalam pukul 10 pagi.
Pukul 9 pagi tu kita buat exercise dekat online. Dan pukul 10 pagi sampai ke pukul 3 petang kita buat sekolah punya homework. Itu ada rehat and budak-budak ni boleh keluar rumah dekat belakang. Tapi saya nasihatkan kalau ada ibu bapa yang nak buat cara macam ni, kita jangan paksa dia orang. Sebab mentally anak-anak tak ready. Tiba-tiba dia orang terpaksa tak pergi sekolah kan. So in that sense kita kena faham perasaan dia orang juga. So ada kelonggaran lah. Ya, baik, sekarang ini di London 2.25 pagi. Terima kasih berjaga untuk kami di MHI dan juga untuk Malaysia. Nora? Terima kasih. Ya, Terima kasih. Kita doakan yang terbaik untuk Nora dan keluarga semuanya sana. Jaga diri, Nora. Jaga diri juga untuk anda semua dekat Malaysia and stay safe. InsyaAllah semuanya akan baik. InsyaAllah, amin. Okey. Itu dia, Nora Ahmad, ibu kepada 2 orang anak. Kalau tadi saya terngiang kata-kata daripada Profesor Syamala tadi, 6 minggu lagi kalau kita serius dengan perintah ini, dengan kuarantin, sebab ialah virus kan bukan boleh hilang sekejap mata, perlukan juga usaha yang sangat agresif dan konsisten. Kita mengharapkan selama 14 hari ini, inilah penentu buat kita, penentu buat negara, penentu buat segala-galanya. Adakah kita berada dalam keadaan yang sama ataupun tidak, semuanya di atas tangan kita. Semua sumbangkan tenaga kerana semua ada berhak untuk sumbangkan cahaya. Jumpa lagi esok di MHI. Assalamualaikum. Bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuhi, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Damaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeluruh semua fakar. Krisis perlu